Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada syarah yang kami hormati, iaitu Dr. Sheikh Abdullah bin Hassan Maidin. Dan kami akan membentangkan berkenaan tugasan bertajuk sumbangan dan halangan dalam dialog peradaban. Pertama sekali saya memperkenalkan diri saya Muhammad Faizal bin Sulaiman, pemegang kad metrik nombor JK13721/21. So saya pergi kepada pengenalan dulu. Dialog merupakan satu terma yang merujuk kepada bentuk komunikasi dua hala yang terjadi antara dua pihak yang berbeza pemahaman serta pandangan mereka terhadap suatu perkara. Tujuan dialog ini dilaksanakan adalah untuk mencapai kata sepakat dan memperjuangkan bagi mendapat kebenaran yang jelas terhadap setiap perkara yang diperkatakan, dan ia dikenali sebagai isu. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, perkataan dialog bermaksud percakapan atau perbincangan atau perundingan, manakala perlakuan berdialog pula adalah pertukaran pendapat atau idea mengenai suatu topik atau isu secara terbuka. Istilah dialog dalam bahasa Inggeris dikatakan muncul dari perkataan dia, iaitu memberikan cahaya kepada suatu, shedding light on something, melalui logos dengan menyatakan apa yang tersirat kepada fitrahnya yang sebenar. Dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, ia merupakan satu cara untuk kita menzahirkan atau meluahkan sesuatu yang tersirat. Bagi perkataan peradaban pula, seperti perkataan tamadun, bermaksud cara hidup yang berkemajuan dan beradab. Peradaban ialah satu keadaan kehidupan manusia bagi keseluruhan masyarakat yang mencapai kehalusan tata susila dan kebudayaan luhur. Berkenaan dengan dialog peradaban, topik utama yang perlu ditekankan ialah berkenaan dengan isu yang timbul daripada pertemuan tamadun yang kemudian menimbulkan pelbagai pendapat yang berbeza mengenainya. Atas dasar pendapat berbeza antara ahli falsafah, maka terbentuknya pelaksanaan dialog bagi mencari kata putus dan persefahaman kepada setiap isu yang ada. Hal ini secara tidak langsung dapat membantu dalam mengukuhkan konsep tamadun sedia ada. Namun begitu, usaha ini bukanlah satu perkara yang mudah kerana ia melibatkan pelbagai norma kehidupan, budaya dan peradaban yang nyata berbeza serta menimbulkan pelbagai isu dan masalah, baik dari segi luaran ataupun dalaman. So yang kedua, berkenaan dengan isu-isu dalam dialog peradaban. Perkara utama yang menjadi perbincangan mengenai dialog peradaban adalah berkenaan isu atau topik-topiknya. Kerana segala yang berlaku adalah bermula daripada isu yang muncul, sama ada masih terus menjadi tanda tanya ataupun telah mencapai matlamatnya antara tamadun yang terlibat. Walau bagaimanapun, tujuan dialog tamadun ini diadakan adalah untuk berkumpul dan duduk bersama-sama di meja bulat dan menjelaskan isu tersebut mengikut fahaman masing-masing, di samping untuk mengenal pasti asas kepada berlakunya suatu isu. Antara beberapa isu yang wujud adalah, yang pertama, keganasan dan ketidakadilan. Keganasan yang berlaku antara beberapa buah negara dilihat semakin berlarutan dan tidak menunjukkan sebagai sebarang tanda perdamaian. Antaranya ialah kes pengeboman bangunan World Trade Center yang berlaku pada 11 September 2001, di mana kejadian itu telah menyebabkan berlakunya keganasan global tanpa wujud mana-mana institusi kukuh yang boleh disabitkan. Pihak yang muncul dan sering dipersalahkan hanyalah Al-Qaeda dan Osama bin Laden yang masih misteri dan kabur kedudukannya sehingga kini. Umat Islam khususnya berasa amat terhina kerana posisi mereka yang sering dilekehkan dan luahannya tidak dihargai oleh dunia. So, seterusnya ialah perebutan kuasa ekonomi dan politik. Sangat penting untuk mengenal pasti aliran asas yang wujud dalam bidang politik dan ekonomi sehingga akhirnya membawa kepada perebutan kuasa antara tamadun dan negara. Ideologi liberalisme atau suatu aliran pemikiran adalah tujuan untuk meningkatkan kebebasan yang diberi kepada individu. Oleh itu, Eropah mengambil kesempatan untuk membebaskan diri mereka daripada kuasa gereja dan menghapuskan hak-hak Tuhan, dan mereka telah menubuhkan sistem demokrasi yang mana mereka bebas memilih mana-mana wakil untuk memegang tampuk pemerintahan, dan disebabkan itu telah berlakunya perebutan kuasa dalam kalangan masyarakat. Walau bagaimanapun, semua kekacauan dan ketidakseimbangan yang berlaku bertapak pada aliran sosialisme yang mana merupakan satu aliran yang berasaskan kepada penguasaan pemerintah secara penuh dan total.
Disebabkan itu penduduk dunia telah bangkit dan tertubuhlah sebagai aliran pada hari ini dan menjadi punca kepada lahirnya isu-isu dalam dialog peradaban. Seterusnya ialah kejahilan tentang tamadun lain. Setiap tamadun pastinya mempunyai sejarah, kekuatan dan kelemahannya yang tersendiri. Dalam usaha untuk melaksanakan dialog silang tamadun, pengetahuan tentang tamadun yang terlibat adalah sangat penting. Hal ini kerana kejahilan tentang tamadun lain boleh menyebabkan berlakunya salah faham antara tamadun yang terlibat. Kesannya dialog tersebut tidak akan membawa apa-apa kesan positif, bahkan membawa kepada kemudaratan kepada tamadun yang terlibat. Salah faham yang berlaku daripada kejahilan ini ternyata boleh mencetuskan keganasan dan berlakunya permusuhan antara peradaban dan juga negara. Menurut fahaman Kristian yang asal, Trinity bukan memasuk kepada mereka percaya kepada tiga Tuhan, tapi bagi mereka ia adalah satu terma yang merujuk kepada konsep ketuhanan bagi mereka, tetapi konsep itu telah disalaherti oleh pengarang agama lain yang jelas mengenainya. Untuk isu yang seterusnya saya serahkan kepada saudari Nur Kamalia untuk dikupas dengan lebih lanjut. Silakan. Terima kasih Saudara Muhammad Faizal. Saya Nur Kamalia Ilma binti Kamsani, pemegang kad matrik JK/13825/21. Okey, saya akan teruskan mengupas isu dialog peradaban. Okey. Seterusnya layanan buruk. Apa yang dikatakan layanan buruk ni untuk mewujudkan titik kesepahaman ni di dalam pelbagai tamadun, sifat keterbukaan perlu wujud dalam diri mereka yang terlibat dengan dialog. Unsur-unsur ini sangat penting dalam usaha cuba memahami persamaan dan perbezaan yang ada di antara satu sama lain. Andai di sebaliknya, jika sesebuah negara atau masyarakat itu sendiri enggan menerima sifat keterbukaan ini sebagai satu prinsip dalam berdialog, maka sudah pasti dialog tersebut akan gagal. Namun dalam konteks ini, perkara utama yang menjadi isu perbincangan ialah keengganan pihak yang terlibat untuk melaksanakan sesi dialog itu. Apabila sesebuah negara atau masyarakat itu tidak mahu atau gagal untuk berdialog, makanya sudah tentu akan timbul pelbagai andaian dan kesimpulan sendiri tanpa melihat situasi sebenar pihak yang terlibat. Dari situ, wujudlah beberapa negara atau kelompok yang mana rendah atau memberikan layanan buruk terhadap kelompok-kelompok yang lain. Perkara ini adalah satu isu yang mungkin membahayakan sesuatu tamadun ataupun peradaban seandainya ia terus diabaikan tanpa sebarang tindakan yang sewajarnya. Sebagai contoh ya, layanan buruk orang barat terhadap orang Islam yang bermustatim di negara mereka boleh menimbulkan pelbagai andaian dan kesimpulan. Bagi masyarakat dunia yang tidak mengenali agama Islam dengan jelas, akan beranggapan bahawa Islam itu adalah agama yang teruk. Kita pun tak mahu kan orang anggap agama Islam sebagai agama yang teruk. Okey, jika tidak, sudah pasti mereka akan melayan dengan baik dan keadaan ini boleh dianggap sebagai satu bentuk penindasan dan ketidakadilan terhadap orang-orang Islam. Okey, isu seterusnya, hak asasi. Hak asasi merupakan hak individu atau sekumpulan individu yang diperolehi semata-mata kerana mereka adalah manusia. Hak ini bersifat universal dan boleh diterapkan oleh sesiapa pun, dan hak ini hangat diperkatakan sama ada oleh individu, pertubuhan atau badan bukan negara, kerajaan, NGO semestinya lah. Dalam membicarakan tentang hak asasi ini, pertindihan pendapat yang berpotensi untuk menjadi suatu isu yang kontroversi dapat dilihat dengan jelas melalui aliran pemikiran atau ideologi yang dipelopori oleh mereka yang rancak berdiskusi mengenainya. Justru perbincangan secara berdialog amat penting bagi menetralkan kerancakan mereka yang begitu lantang menyuarakan perihal hak asasi mengikut fahaman mereka. Sebab itulah diadakan dialog ni lah. Okey, sebagai contoh ya, ideologi liberalisme yang memperjuangkan hak dan kebebasan individu tanpa sebarang sekatan, termasuklah kebebasan daripada nilai agama, seolah-olah mereka ni menolak apa yang dibawa oleh agama. Di Malaysia pula, pertubuhan yang berpegang dengan ideologi ini adalah Sisters in Islam, di mana mereka menuntut hak individu, terutamanya kaum wanita macam saya lah, dalam memilih agama ini sebagai hak asasi mereka. Idea yang sama dapat ditemui dalam ideologi ini yang juga turut memperjuangkan hak serta kebebasan individu supaya ia lebih ekstrim daripada liberalisme. Okey. Isu yang isu yang isu yang telah diperkatakan hangat diperkatakan sekarang ini adalah ada sebagai natural law
Dan dengan idea tersebutlah mereka menuntut bahawa kebebasan untuk beragama, bersuara dan memilih jalan hidup sendirilah. Maka dari situ menuntut hak untuk berkahwin dengan pasangan berkenaan agama atau jantina, hak-hak untuk menukar agama sebagai suatu hak asasi individu. Tapi itu tidak termaktub, tidak terlaksana dalam Islam lah. Jika diabaikan, perkara ini boleh menyumbang kepada murtad dan gejala homoseksual yang sememangnya dilarang oleh agama Islam ataupun agama lain lah. Mungkin ada segelintir agama. Selain daripada itu, ideologi raja atas, pluralisme juga merupakan satu ideologi yang terlibat dalam hal berkaitan hak asasi manusia. Sebagai contoh, Malaysia pernah digemparkan dengan isu tuntutan penggunaan kalimah oleh agama lain. Kerana penggunaan kalimah ini dianggap sebagai hak asasi bagi mereka atas dasar semua agama adalah sama dan layak untuk menggunakannya tanpa sekatan. Hak ini sememangnya dipandang entenglah oleh setengah pihak, tapi jika ianya dibiarkan tanpa tindakan yang wajar, ianya boleh mengaturkan ataupun ianya boleh melunturkan nilai-nilai eksklusif atau kandung dalam agama Islam itu sendiri. Isu seterusnya adalah isu teologi ataupun agama. Setiap tamadun dan peradaban di dalam dunia ini mempunyai agama serta sistem kepercayaannya itu sendiri. Namun begitu, keterujaan terhadap agama dan kepercayaan dianuti oleh seseorang itu atau oleh masyarakat itu boleh membawa kepada kegagalan di dalam berdialog. Kesan kepada keadaan ini, maka akan timbulnya salah faham ataupun pertelingkahan ataupun salah faham yang boleh mencetuskan kepada keganasan, contohnya perang ataupun sebagainya lah. Sebab kita berbeza pendapat atau ideologi. Sedangkan syarat utama dalam berdialog ialah semua pihak perlu bersifat positif serta terbuka dan menerima pendapat pendialog-pendialog lain, tanpa ada bantahan yang kalau nak bantah boleh kita secara berhemah. Okey, sebagai contoh ya, pemeliharaan anjing sebagai haiwan peliharaan di sini menjadi persoalan sama ada dibolehkan ataupun tidak. Dalam hal ini, agama Islam mungkin ada syarat tertentu yang boleh membolehkan dan melarangnya. Begitu juga dengan agama lain, sudah pastinya mereka ada alasan tersendirilah. Okey, isu seterusnya, itu saya akan pas kepada rakan sedialog saya lah, J. Ahmad Fakhruddin. Terima kasih. Saya Ahmad Fakhruddin bin Abdul Rahman, pegang metrik JK 13668/21. Okey, di sini saya akan mengupaskan halangan dalam dialog peradaban. Halangan dalam dialog peradaban pada tahap di mana sekalipun akan memenuhi pelbagai halangan dan cabaran yang kuat. Bagi pemikiran masyarakat, tentunya ada elemen yang menganggap bahawa dialog peradaban adalah salah satu bentuk ancaman terhadap kepentingan mereka. Selalunya golongan ini terdiri daripada kalangan mereka yang berpandangan sempit ataupun kuno, di mana jiwa mereka penuh dengan rasa kebencian, sifat permusuhan dan rasa geram terhadap budaya lain. Sifat kejahatan mereka ini yang tebal terhadap manusia lain. Oleh yang demikian, terdapat beberapa halangan terhadap dialog peradaban yang berpunca daripada diri seorang individu itu. Antaranya ialah teologi, iaitu pertukaran agama. Ramai orang beranggapan bahawa dialog peradaban adalah tidak wajar diadakan kerana ia boleh menyebabkan pendialog mengubah agamanya. Kerana berkemungkinan bahawa perdebatan dalam dialog yang diadakan boleh menipiskan keimanan asal seseorang. Oleh yang demikian, kemungkinan seorang itu akan bertukar agama atau menjadi murtad bagi mereka yang beragama Islam akibat terpengaruh dengan akidah rakan sedialognya. Dengan itu, anggapan bahawa dialog hanyalah menjadikan seseorang itu menukarkan agamanya, itu adalah sesuatu yang kolot dan tidak benar sama sekali. Pemikiran seperti ini berlaku disebabkan oleh seseorang yang tidak dapat menggunakan dan memahami dialog tersebut dengan betul. Faktor psikologi, rasa rendah diri atau
inferiority complex merupakan suatu faktor yang menghalang kepada dialog peradaban. Kerana perasaan rendah diri membuatkan ramai orang merasa tidak bersedia untuk berdialog. Berdasarkan psikologi seseorang, perasaan gentar yang terdapat dalam diri menjadi punca halangan untuk memberikan khidmat yang terbaik dalam berdialog. Terdapat juga individu yang bimbang akan diri mereka, dimalukan sekiranya mereka tidak dapat menerangkan tentang agama mereka dengan baik sewaktu berdialog. Semua orang hanya berdiam diri kerana kurang keyakinan dan kepercayaan kepada diri sendiri untuk berdialog. So di sini kita perlu persediaan sebelum kita berdialog. Faktor sindiran juga memainkan peranan yang penting, di mana sindiran sebenarnya bermaksud mewujudkan perasaan yang tidak senang di kalangan penganut agama yang sama, kerana terdapat pihak-pihak yang mempersoalkan ketulusan iman seseorang itu terhadap agamanya sekiranya mereka berbaik-baik dengan penganut ataupun pengamal agama lain. Oleh yang demikian, keadaan ini menyebabkan seseorang individu itu berasa tidak selesa untuk melibatkan diri dalam dialog peradaban dan berbaik-baik dengan penganut agama yang lain. Namun begitu, manusia sememangnya tidak akan pernah terlepas daripada pandangan negatif daripada pihak lain dalam kehidupan normal mereka. Faktor syak wasangka, perkara ini boleh berlaku sekiranya ada perasaan curiga terhadap penganjur ataupun pendialog terhadap tujuan sebenar dialog tersebut diadakan. Ini kerana seseorang individu itu mempunyai perasaan syak wasangka sama ada dialog tersebut diadakan untuk mencapai kata sepakat, maupun sebaliknya. Ada juga yang berpendapat bahawa dialog yang diadakan berkemungkinan sebagai satu agenda politik. Kebimbangan yang orang kata dalam diri seseorang itu boleh dipujuk, ditipu atau dipaksa untuk menyokong agenda politik yang boleh merosakkan kesejahteraan agama dan komunitinya. Oleh itu, kewujudan perasaan syak wasangka dalam diri seseorang menjadi penghalang terhadap dialog peradaban dan halangan-halangan yang akan diatasi sekiranya etika dialog diamalkan, iaitu setiap agama dan peradaban dihormati serta ciri-ciri dan prinsip-prinsip agama atau peradaban tersebut tidak dijadikan sebagai bahan untuk mencapai kata sepakat. Apabila halangan-halangan tersebut dapat diatasi, maka setiap orang yang berdialog dengan aman dan selesa, serta perkara-perkara yang tidak mengundang ke arah perbalahan, peperangan, perpecahan serta salah faham dapat dielakkan. Sumbangan dalam dialog peradaban. Antara sumbangan dialog peradaban ialah ia dapat dilihat mampu menyelesaikan konflik yang terjadi. Sebagai contoh, di Malaysia, rakyat ni yang terdiri daripada pelbagai kaum dan berbeza rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum dan berbeza dari segi adat haruslah menganggap perbezaan ini sebagai sesuatu yang unik dan satu peluang yang orang kata saling mengenali, mempelajari keunikan budaya-budaya sesama kita, yang mana ini akan melahirkan kekayaan peradaban serta keharmonian hidup. Sifat dialog itu sendiri merangkumi kemampuan untuk melihat diri daripada perspektif individu yang lain, mewujudkan toleransi, saling memahami dan sifat menerima satu sama lain. Selain itu, tujuan dialog itu sendiri adalah untuk mencari jalan penyelesaian kreatif dan baru bagi menangani kemelut masalah yang dihadapi oleh seluruh umat manusia. Dalam konteks agama Islam, kejadian manusia yang berbeza dari segi geografi, demografi, biologi dan
budaya adalah satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya manusia saling mengenali satu sama lain. Selain daripada itu, dialog juga dapat mewujudkan sikap orang kata sikap saling memahami tentang nilai-nilai, norma, pengalaman, sejarah dan realiti budaya yang wujud di sekeliling kita. Dialog peradaban juga berpotensi besar untuk orang kata menghindarkan konflik dalam komuniti peringkat antarabangsa. Kebangsaan dan tempatan melalui persefahaman, saling mempercayai dan meletakkan asas yang kukuh ke arah langkah penyelesaian yang dipersetujui bersama. Dalam perspektif Islam juga, persamaan dan keadilan adalah tapak asas berlakunya perbincangan antara dua ataupun lebih pihak demi mencapai persetujuan bersama. Tiada pihak yang direndahkan ataupun diremehkan dan harus mendapat perhatian saksama dan adil pada semua tahap dan peringkat. Selain itu, dialog juga dapat menolak sikap fanatik dan perkauman. Ini sangat penting ya. Minda yang terbuka luas dan mengamalkan sikap kesederhanaan dalam semua perkara dapat menjamin penolakan terhadap fanatik dan sifat perkauman. Toleransi agama dilihat sangat keras dan aspek sangat penting terhadap pelaksanaan dialog peradaban. Toleransi antara agama merujuk kepada persediaan menghormati dan menerima pendapat-pendapat agama lain. Misalnya, perbezaan dari segi kebudayaan, politik, ritual agama, makanan dan sebagainya antara setiap agama perlu ambil kira oleh penganut-penganut agama yang lain. Dengan ini, penganut agama yang berbeza menghormati pegangan yang diamalkan oleh penganut lain. Badan Dunia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu juga menjelaskan beberapa faktor yang boleh disumbangkan menerusi dialog ini, yang mana ini dapat menimba ilmu pengetahuan melalui saling memahami nilai-nilai murni, pengalaman, sejarah, budaya dan peradaban bangsa. Dialog peradaban seharusnya terbuka kepada semua orang dan mesti disertai dengan usaha untuk melaksanakan dialog ini. Kejayaan dialog juga kejayaan ni bukannya bersifat kejayaan individu. Dia harus bila kita dialog, kita harus menerima pendapat orang lain. Oleh itu, fahaman dalam kalangan peserta dialog yang mereka serius dalam dialog untuk memahami konsep, tujuan, kaedah pelaksanaan dialog. Peserta dialog perlu bersedia, yang saya katakan tadi, perlu bersedia dari sudut emosi, minda, rohani bagi memastikan kejayaan dialog untuk manfaat bersama. Maka dari persediaan tersebut, ianya boleh menjadi satu wadah untuk menerapkan nilai-nilai persefahaman dan interaksi antara peradaban dan seterusnya membuahkan kerjasama antara satu sama lain. Untuk peringkat seterusnya saya serahkan kepada saudara Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Cik Fakhruddin. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Rizal bin Yaakob, pemegang kad metrik JK13754-21. Okey, saya akan teruskan cabaran dalam dialog peradaban. Okey, sorry. Allahu Akbar. Okey, kalau ikut berdasarkan kamus Dewan edisi ketiga, cabaran ni bermaksud suatu unsur atau faktor dan sebagainya yang mencabar atau menguji seseorang atau sebuah organisasi dan lain-lain. Tamadun utama dunia yang utama adalah terdiri daripada tamadun Islam, tamadun Cina dan tamadun India.
Tamadun-tamadun ini banyak mempengaruhi pembinaan tamadun Malaysia. Cabaran peradaban dalam abad ke-21 merupakan cabaran baru yang bersifat universal yang membawa dunia Islam semakin terancam dari segala aspek. Bukan saja dalam politik dan ekonomi, tapi juga dalam sosial budaya yang dilihat serius melanda masyarakat Islam, terutamanya golongan remaja. Keberkesanan dialog antara tamadun tersebut dilihat dapat membantu dalam proses memurnikan persamaan nilai antara tamadun. Tetapi keharmonian, kesepakatan dan sikap toleransi yang terjalin bukanlah merupakan satu proses yang mudah. Ia memerlukan kerjasama banyak pihak kerana pelbagai cabaran perlu ditangani dengan bijak disebabkan masyarakat kita ni di Malaysia ni berbilang kaum dan mempunyai fahaman yang berbeza. Pelbagai pengaruh ketamadunan ini akan mewujudkan persamaan dan perbezaan dalam pelbagai sudut seperti agama, politik, sosial budaya. Maka di sini dialog memainkan peranan penting dalam mewujudkan persefahaman. Namun dalam mencari persefahaman ini akan timbul cabaran dari aspek kepercayaan serta pendirian individu dalam satu-satu tamadun itu. Antara cabarannya adalah teologi. Teologi atau agama melibatkan kepercayaan, pegangan dan keyakinan yang bersifat mutlak. Ia merupakan satu wilayah yang suci, yang sukar untuk menerima sebarang perubahan. Misalnya dalam agama Islam terdapat beberapa unsur utama seperti keimanan, kepercayaan kepada Allah, Nabi, hari akhirat dan hukum hakamah yang telah ditetapkan dan tidak boleh kita buat perubahan. Walau bagaimanapun, terdapat juga ruang-ruang di mana dialog antara agama dan tamadun yang berbeza dapat mewujudkan keadaan yang harmoni di Malaysia. Contohnya tamadun Islam, walaupun ia dilandasi dengan prinsip agama, tetapi ia juga mempunyai pandangan yang bersifat terbuka dalam mewujudkan perhubungan yang sihat antara penganut-penganut agama yang lain. Misalnya agama Islam menentang keras dengan kekufuran, tetapi ia tetap memberikan ruang untuk bebas beragama kepada penganut agama yang lain. Adat kepercayaan dan gaya hidup berbeza yang diamalkan oleh pelbagai etnik telah menjadikan ia sebagai cabaran yang lebih kuat dalam pembentukan sesuatu tamadun. Sebagai contoh, peristiwa 13 Mei 1969 yang berlaku antara, kalau tuan-tuan ingat, yang berlaku antara kaum Melayu dan Cina dan India ni berpunca daripada perasaan tak puas hati sesama sendiri, sesama mereka. Ketegangan ini berlarutan telah menyebabkan berlakunya perselisihan faham dan seterusnya pertumpahan darah. Kesan daripada peristiwa ini telah mengancam kestabilan politik, ekonomi dan sosial masyarakat di negara Malaysia, dan perkara tersebut merupakan contoh kegagalan dialog di antara komuniti dan kebudayaan tamadun yang terdapat di negara ini. Okey, cabaran seterusnya politik. Merupakan kepada cabaran dalam isu politik. Setiap kaum di Malaysia berkecenderungan untuk menyertai parti politik yang dapat mewakili kaum mereka demi kepentingan bersama. Disebabkan oleh kecenderungan ini tertubuhnya pelbagai parti politik di Malaysia ni. Tu yang ramai yang dah lompat-lompat parti tu, kita tak tahu itu politik tu. Okey, ideologi, dasar, pegangan dan pembawaan yang dibawa oleh pelbagai parti politik ini sebenarnya akan menjarakkan lagi hubungan antara kaum yang terdapat di Malaysia. Perbezaan ideologi yang dibawa oleh parti politik yang berbeza akan menyebabkan berlakunya salah faham di antara satu sama lain, di mana mereka akan saling mempertahankan ideologi parti yang diwakili oleh mereka. Hal ini merupakan cabaran yang boleh menggugat kesejahteraan hidup rakyat Malaysia. Namun persepakatan dan pemufakatan dapat dilihat apabila tertubuhnya pakatan 3 buah parti politik yang bergabung, Parti UMNO, MCA, MIC,
parti-parti ini berasosiasi di bawah satu persekutuan yang mewakili 3 kaum yang berbeza lah. Itulah politik kan. Okey, seterusnya saya kupas sampai tahap tu je. Seterusnya saya akan meneruskan perbincangan ini kepada Encik Muhammad Fatahia bin Haji Misrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatahia bin Haji Misrun, nombor matriks JK Palang 13746 Palang 21, akan meneruskan topik kami mengenai sumbangan dan halangan dialog peradaban. Antara perkara lain tentang cabaran dalam dialog peradaban adalah mengenai ekonomi, sosial dan globalisasi. Di dalam faktor ekonomi, konsep riba adalah diharamkan di dalam sistem ekonomi Islam. Hal ini bertujuan untuk memelihara hak antara penjual dan pembeli bagi mengelakkan berlakunya ketidakadilan atas mana-mana pihak. Namun di dalam sistem ekonomi yang diamalkan pada hari ini, masyarakat Islam sebenarnya masih tidak dapat lari daripada urus niaga yang berteraskan riba. Hal ini berikutan dasar ekonomi global yang dikuasai oleh kaum bukan Islam. Ia merupakan halangan yang telah memanifestasikan perbezaan ekonomi antara tamadun Islam dengan komuniti lain. Di samping itu, faktor sejarah juga telah menyebabkan berlakunya perbezaan ekonomi di antara kaum yang terdapat di Malaysia. Sebagai contoh, impak daripada penjajahan British, mereka telah memperkenalkan sistem Kangani, di mana melalui sistem ini mereka membawa masuk tenaga buruh dari India Selatan untuk bekerja di ladang-ladang getah. Kemudian menjelang tahun 1820-an, mereka membawa masuk pula kaum Cina untuk bekerja di lombong biji timah. Dengan kesungguhan dan keazaman untuk memajukan diri, kaum Cina telah berjaya membeli sebahagian lombong biji timah tersebut dan mereka telah menggaji kaum Melayu untuk dijadikan buruh. Hal ini jelas menunjukkan jurang perbezaan ekonomi yang besar antara kaum di Malaysia. Manakala di dalam faktor sosial pula, hari ini generasi muda menjadi sasaran barat bagi mengukuhkan dan meneruskan penguasaan mereka, terutamanya kita lah umat Islam, di mana sebagai contoh, sebelum ini budaya berpakaian yang mendedahkan aurat terutamanya dalam kalangan kaum wanita. Jika sebelum ini wanita Jepun dengan pakaian kimono, Cina dengan cheongsam, India dengan sari dan kaum Melayu dengan baju kurung. Tetapi setelah budaya barat menguasai dunia, semua perkara-perkara tersebut telah bertukar, di mana kebanyakan kaum wanita berpakaian dengan pakaian yang mendedahkan aurat dan menjolok mata. Akibat daripada budaya sebegini telah menyebabkan banyak berlaku kerosakan akhlak dalam kalangan remaja semakin menjadi-jadi. Jenayah zina, rogol semakin bertambah sehingga melibatkan semua mahram dan seumpamanya. Di dalam faktor globalisasi pula, umat Islam juga terpaksa menghadapi cabaran globalisasi, iaitu dunia tanpa sempadan, di mana menurut Kamus Dewan, globalisasi adalah satu fenomena yang menjadikan dunia mengecil dan perhubungan manusia oleh kerana kemajuan teknologi maklumat. Kecanggihan teknologi maklumat yang dipelopori oleh Barat membawa mereka menguasai segala-galanya, bukan sahaja dari segi ekonomi dan politik, tetapi juga sosio-budaya. Seterusnya, kepesatan teknologi maklumat ini menyumbang kepada pertembungan dialog dan pengaruh Barat mencemarkan nilai-nilai tamadun dan membantutkan usaha-usaha pembentukan tamadun Malaysia yang unggul. Pelbagai elemen positif dan negatif menyusup masuk ke negara kita. Justru pentingnya negara mengatur strategi agar pembinaan bangsa Malaysia tidak terjejas. Unsur-unsur negatif antaranya isu-isu terorisme dan pelampau Islam yang digambar-gemburkan oleh Barat merupakan satu ancaman dan cabaran penting.
persepsi buruk agama Islam sebagai agama pengganas, gemarkan peperangan, dan perkara ini telah sedikit sebanyak telah memberi kesan kepada Malaysia sebagai sebuah negara pendukung agama Islam. Cadangan tentang pelaksanaan dialog peradaban ialah dalam menjayakan sesuatu pekerjaan serta pelaksanaan dialog antara peradaban, sikap saling bekerjasama adalah sangat signifikan. Dari aspek peranan individu, usaha untuk berdialog boleh dimulakan dengan kelompok atau kumpulan yang kecil. Usaha ini boleh membuahkan hasil biarpun memerlukan tempoh dan masa yang panjang. Pendirian biar lambat asal selamat sangat penting pada peringkat permulaan dialog dilaksanakan. Dalam menangani masalah-masalah yang berpotensi untuk menjadi isu yang kontroversi, pihak yang terlibat perlu berusaha untuk mengadakan perbincangan meja bulat secara umum. Perbincangan ini boleh dilaksanakan pada peringkat antarabangsa dengan penyertaan oleh pihak media dan pihak wartawan yang ada bagi memupuk hubungan yang positif antara pihak-pihak yang terbabit. Pada peringkat halangan dialog, perkara paling utama yang perlu dititik beratkan adalah psikologi individu yang terbabit dengan aktiviti dialog itu sendiri. Ilmu pengetahuan yang mapan daripada semua aspek memainkan tanggungjawab penting dalam menyokong subjek dialog untuk mendominasi pentas dialog dengan berkesan. Selain itu, keyakinan yang tinggi dalam menyuarakan pendapat serta sikap keterbukaan dalam berfikir serta responsif bagi menilai setiap isu dari persoalan berbangkit harus dikuasai oleh setiap individu agar dapat perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang terbaik. Secara ringkasnya, tahap psikologi pendialog merupakan pemacu kepada kejayaan dialog dan memberi pengaruh kepada keberkesanannya. So, kesimpulan yang kita dapat daripada topik ini ialah sikap toleransi yang tinggi dan saling bekerjasama antara semua pihak yang terbabit amatlah diperlukan dalam usaha untuk mengukuhkan sesebuah tamadun. Namun perkara tersebut bukanlah suatu pekerjaan yang enteng untuk dikecapi. Di peringkat Malaysia, perpaduan antara kaum yang tidak terselindung dengan rasa syak wasangka adalah sangat penting. Di peringkat antarabangsa pula, kerjasama antara negara-negara Islam dan dunia Barat harus dikembangkan di semua peringkat dengan menerima setiap perbezaan yang ada secara lebih positif dan terbuka. Sekiranya kita tidak berusaha untuk berdialog dan mengenali antara satu sama lain dalam suasana kita yang sebegini, maka kejahilan kita bersama akan berubah kepada adegan saling membenci antara satu sama lain. Hal ini boleh menyumbang kepada ketegangan dan konflik perselisihan yang hebat. Berdasarkan kepada perbincangan di atas, jelaslah bahawa dialog peradaban ini sangat penting bagi seluruh masyarakat yang terlibat. Pilihan yang diberikan kepada kita cukup enteng, sama ada ingin memilih untuk berdialog demi keamanan dan kepentingan bersama atau meneruskan pertelingkahan serta konflik yang ada tanpa menemukan titik noktahnya. Sekian daripada kumpulan kami mengenai topik sumbangan dan halangan dialog peradaban. Sekian, terima kasih.